unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Dan mereka, iaitu orang-orang musyrik, orang-orang yang ingkar, orang yang mendustakan ini berkata apa dia? Rasul apa begini? Mali hadzal rasul. Sebab apa? Bagi mereka Rasul kalau kata wakil Tuhan mestilah kena ada sakti. Macam kita hari ni pun gitu kadang-kadang. Berfikiran macam mana kalau betul-betul ustaz atau tuan guru tu hebat, kena ada sakti-sakti sikit. Air dia boleh membuah dalam tangki kereta, kereta start enjin ke. Barulah kata ustaz. Kan? Ada ke macam tu? Ada Jadi mereka kata apa? Ya'kulut ta'am. Rasul macam mana ni? Pergi makan macam orang awam. Wa yamshi fil aswaq. Berjalan pergi pasar. Berjalan pergi pasar tak hebat lah. Nak makan patut order je. Kan? Laula unzila ilahi malak. Kenapa tak diturunkan bersama dengannya malaikat? Baru pergi hebat. Sentiasa ada cahaya kat belakang kan, luar biasa. Tengok tuan guru kami tu, tutup lampu pun bercahaya. Kan? Sebab dia nakkan sakti baru dia nak percaya. Fayakuna ma'ahu nadhira. Lalu jadilah malaikat itu bersama dengannya pemberi peringatan. So mereka minta, mereka nak tengok, tak ada sakti pun macam Nabi Muhammad, orang biasa, pengembala kambing masa kecil dulu, anak yatim, menjadi seorang Rasul pula. Ini satu benda yang ajib, kata mereka, menghairankan. Sedangkan bukan Nabi Muhammad sahaja. Tengok muka belakang, ayat 20. Surah 25 juga, ayat 20. Siapa lagi yang macam tu, macam Nabi Muhammad? Semua Rasul kan? Ayat 20, muka surat belakang, 361. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق Dan tidaklah kami mengutuskan sebelum engkau daripada kalangan para utusan, iaitu para Rasul, melainkan sesungguhnya mereka benar-benar. Dia ada inna dengan la tu, nak bagi betul-betul penegasan tu. Sesungguhnya mereka itu, para Rasul itu benar-benar ya'kulunat ta'am. Mereka tu kategori manusia yang makan. Wa yamshuna fil aswaq, dan mereka berjalan di pasar-pasar. Jadi mereka juga manusia seperti biasa. Kenapa Allah utuskan Nabi ni seperti manusia biasa juga? Bukan hantar malaikat ke? Atau tak perlu makan, nampak hebat? Sebab nanti manusia akan jadi apa kalau begitu? Manusia confirm kata apa dia, macam mana nak ikut? Dia tak payah makan. Kita nak kena pergi pasar, sibuk nak pergi pasar. Nabi pun sibuk juga pergi pasar, menguruskan isteri-isteri dia. Bukan saja menguruskan isteri, begitu juga dengan kerenah isteri. Bukan kata kerenah tu maksudnya apa? Maksudnya Nabi pun uruskan macam mana kita uruskan. Jadi sebab apa Allah utuskan Rasul? Supaya kita boleh contohi dia. Dan Allah tak akan jadikan suatu Nabi itu macam selain daripada itu. Tengok surah 21 ayat 8. 21 ayat 8.
Muka surat 322. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين Dan tidaklah kami menjadikan mereka, siapa mereka di situ? Para Rasul, satu tubuh yang tidak perlukan makanan, yang tak makan. Jadi Rasul itu adalah manusia seperti kalian. Dan tidaklah mereka itu orang-orang yang kekal, nak kena hidup lama sampai bila-bila, kecuali yang Allah tentukan macam Nabi Isa. Sebab nanti dia akan turun kembali. Dan kemudian dia akan wafat juga akhirnya. Sebab mereka semua adalah manusia. Tetapi apa bezanya Nabi Muhammad dengan manusia biasa? Tengok surah Al-Kahfi ayat 110. Apa bezanya Nabi Muhammad, hatta semua Nabi-Nabi itu dengan manusia biasa? Dah tentulah ada, tidak sama, sebab Nabi kita, Nabi Ibrahim, semuanya istafa, yang dipilih oleh Allah. Untuk apa? Untuk disampaikan kepada mereka wahyu. 18:110. Ke surat 304. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Katakanlah, sesungguhnya tidak lain, katakanlah tu siapa? Nabi Muhammad. Allah suruh Nabi kata apa dia? Innama, sesungguhnya tidak lain. Ana apa ana? Aku ini basyarun. Basyar tu manusia. Mislukum, seperti kamu. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku apa dia? Annama ilahukum ilahu wahid. Nabi ni diwahyukan untuk apa? Untuk ajak manusia sembah Nabi ke? Ikut Nabi ke? Maksud ikut tu jadi pengikut yang menyembah Nabi ke? Tidak. Nabi ajar apa dia? Annama ilahukum ilahu wahid.
bahwasanya tidak lain Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang ia mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh dan janganlah dia mensyirikkan terhadap Allah dalam pengabdian dirinya dengan sesuatu pun. Ini juga satu peringatan. Selalu kita baca surah Al-Kahfi, antara kelebihan surah Al-Kahfi untuk apa? Surah Al-Kahfi ni, 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir ni untuk pelindungan apa? Daripada apa? Tak dengar. Dajjal. Perlindungan daripada Dajjal, fitnah Dajjal. Cuba kita perhatikan betul-betul ayat terakhir ni dengan ayat pertama surah Al-Kahfi. Sama je. Ayat pertama surah Al-Kahfi cerita tentang apa? Ayat terakhir Allah kata Nabi ni bashar, manusia, yang diwahyukan Al-Quran untuk apa? Untuk mengabdikan diri pada Allah. Ayat pertama surah Al-Kahfi beritahu Nabi ni sebagai hamba je. Hamba. Ayat pertama. Apa dia Allah kata? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Segala pujian kesyukuran itu bagi Allah yang telah menurunkan ke atas hamba-Nya Al-Kitab. Walam yaj'al lahu iwaja, dan tidak ia menjadikan baginya kebengkokan dalam kitab tersebut. Kenapa Nabi kata surah Al-Kahfi ni dapat memelihara kita daripada fitnah Dajjal? Macam mana cara bila kita tadabbur surah Al-Kahfi supaya kita terselamat dari fitnah Dajjal? Iaitu dengan mengikut Rasul, seorang manusia biasa yang suruh untuk kita mengikut Al-Quran. Sebab nanti Dajjal datang dibawa macam mana? Nabi manusia biasa. Ada tak benda-benda ajaib yang Nabi tawarkan? Ada tak benda-benda ajaib yang Nabi tawarkan? Faham tak soalan? Benda-benda sakti. Sudah tentu tidak. Sebab tu tadi orang-orang Quraisy kata apa dia? Kenapa dia makan? Kemudian kenapa dia apa lagi tadi? Pergi ke pasar. Mana malaikat mengiringi dia? Tapi nanti Dajjal turun, Dajjal cakap dia manusia biasa macam tu je ke? Dajjal cakap dia siapa? Dia boleh bagi apa? Nampak? Dia bagi yang miracle kan? Kalau kita nak selamat daripada dia, macam mana? Jangan tertipu yang itu. Tetapi patuh sahajalah dengan Al-Quran yang siapa bawa? Nabi tadi bawa. Dia berbeza tu. Nabi bawa Quran je. Nabi tak tunjuk pun benda pelik-pelik. Tapi mujizat-mujizat yang itu yang Allah datangkan kepada Nabi. Betul kan? Mujizat itu benda yang Allah datangkan kepada Nabi. Adapun Dajjal ini memang dia diberi kelebihan untuk mendatangkan benda-benda yang luar biasa. Dia boleh menahan air sampai kering. Nabi pernah buat begitu tak? Dengan sengaja? Tak. Yang keluar air dari Nabi semua tu memang mukjizat yang Allah datangkan pada waktu-waktu. Bukan anytime keluar. Tak ada air, keluar. Pernah je Nabi kelaparan, tak ada makanan. Betul kan? Tanya Kak Aisyah, Kak isteri-isteri Nabi. Nabi balik rumah, ada makanan tak pagi ni? Mereka kata apa dia? Tak ada makanan. Kalau tak ada, tak apalah, aku berpuasa. Tak ada pula, okay, cuba kau buka bekas susu tu, keluar air. Pernah berlaku. Abu Hurairah nak minum minuman, lapar, pergi rumah Rasulullah. Rasulullah tanya isteri dia, kita ada makanan apa? Ada susu je. Tak apa. Rasulullah kata, panggil semua orang-orang kawan-kawan kamu datang rumah. Ada segelas je, minum ramai-ramai. Itu berlaku bukan Rasulullah yang buat tiba-tiba begitu. Tapi beza Dajjal macam Dajjal. Dajjal think jadi. Dan manusia suka yang mana? Kalau pelik-pelik tu best. Tapi kalau suka belajar Quran, tak mau. Bahaya tak kalau kita sekarang ni suka dengar yang pelik-pelik tapi Quran tak nak belajar? Sekali Dajjal datang buat pelik-pelik, terpengaruh tak agak-agak? Risau begitu. Jadi kesimpulan dia apa dia? Tengok ayat pertama surah Al-Kahfi suruh buat apa sebenarnya? Belajar Al-Quran. Ayat terakhir surah Al-Kahfi suruh buat apa? Belajar Quran juga. Yang dibawa oleh siapa? Nabi Muhammad. Kita suka yang pelik-pelik, yang ada sakti-sakti ni. Kita kan manusia. Jadi kena faham. Dulu dah berlaku pada orang Quraisy dah. Akhir zaman pun takut terpengaruh pula dengan kedatangan Dajjal nanti. Na'udzubillah. Okey, kemudian lagi kita tengok surah 50. Ayat yang ke
bukan 50. Kita tengok surah 38. Surah 38. Ayat yang ke-67 68. Surah 38 67 68. Ke surat 457. 457. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. Dia masuk ayat ni, katakanlah itu di situ maksudnya Al-Quran ayat ni. Huwa tu dia, ia ataupun itulah, maksud dia terjemahkan bebas dia, mafhum dia ialah itu ataupun ia. Quran itu nabaun azim, berita yang besar. Antum anhu mu'ridun, kamu iaitu orang-orang musyrik terhadapnya adalah orang-orang yang berpaling. Ini antara dalil pula menunjukkan apa dia maksud nabaun azim itu ialah Al-Quran. Yang pertama tadi Rasul. Kenapa Rasul jadi satu berita yang gempar? Sebab seorang manusia biasa. Seorang manusia biasa mengaku bahawa dia ni adalah utusan. Sedangkan mereka beranggapan kalau jadi utusan ni kenalah ada yang hebat-hebat, kena ada sakti. Jadi bagi mereka ini satu benda yang pelik. Begitu juga dengan Quran ini. Dan akhirat juga maka satu yang pelik bagi mereka. Buka balik surah 50. Surah 50. Ayat yang ke-3. Surah 50 ayat 3. Muka surat 518. Muka surat 518. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. Jadi mereka kata apa? Mereka pelik dengan berita yang dibawa lagi satu, iaitu tentang hari kebangkitan. Apa maksud hari kebangkitan? Manusia setelah dia menjadi tanah, jangan kata jadi tanah, ada orang dimakan harimau, makan serigala, makan buaya ke, tak jumpa dah bangkai dia. Bukan bangkai kita apa, mayat dia. Tapi nanti di akhirat jumpa balik. Dulu kan masa kita kecil, masa kecil dululah, yang dulu apa, yalah berita ni sedih lah, adik Nur Jazlin tu ke bapak dia Jazlin tu, yang budak kecil tak jumpa lagi sampai sekarang. Dah jumpa kan, tapi bapak dia susah nak terima lagi lah kot kan. Semoga Allah berkati keluarga dia. Suatu benda yang
tak jumpa kata orang. Nanti di akhirat akan jumpa balik budak tersebut. Jadi itu kita fahamlah. Orang-orang musyrik kata apa dia? Aiza mitna wa kunna turaba, kata mereka. Apakah apabila kami telah mati nanti, lalu kami telah menjadi tanah, ini kami akan dibangkitkan balik. Pelik ni. Satu yang pelik. Zalika raj'un ba'id. Mereka kata apa dia? Ini suatu cerita yang sangat pelik. Jadi mereka kehairanan. Inilah termasuk naba'il azim. Berita pelik yang mereka dapat. Telah lama mereka tak diingatkan tentang hari kebangkitan ni. Tambah-tambah lagi mereka fikir lagi nanti tulang-tulang kita dah hancur. Macam Allah sebut dalam surah Yasin. Surah 36 ayat 78. Surah 36 ayat 78. Muka surat 445. Muka surat 445. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. Jadi dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal-usul kejadiannya. Kata mereka, siapakah yang dapat menghidupkan al-izam, tulang berulang kami, wahya ramim, padahal dia telah hancur. Jadi mereka rasa pelik berita-berita ini dan menjadi satu berita yang besar, gempa. Cerita dekat kopi, kedai kopi, cerita itulah. Tak cerita tentang Rasul Muhammad, cerita tentang siapa? Quran. Tak cerita tentang Quran, cerita tentang hari kebangkitan. Jadi sambil mereka cerita-cerita tu, mereka berselisih. Ni berita-berita yang mereka dengar tu, lalu mereka berselisih. Okey, kita tengok yang terakhir ni insya-Allah. Mereka kata apa dia? Muhammad ada-adakan. Tak. Muhammad bukan ada-adakan. Muhammad pergi jumpa ahli kitab kat Madinah tu. Dia pergi suruh ahli kitab tuliskan. Macam Allah kata surah 25. 25 ayat 5 dengan 6. Bukan, ayat 4 dengan 5. 4 dengan 5. Surah 25 ayat 4 hingga 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladhina kafaru in hadza illa ifkun iftarah وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا
فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. Dan orang-orang yang ingkar berkata, ini Quran ini tidak lain adalah apa dia? Ifk, pembohongan. Yang mana iftarahu, Muhammad yang reka-rekakannya. Sebagian kata apa? Ni Muhammad reka-reka. Kemudian siapa tolong Muhammad? Ahli kitab, dia kata. Wa anahu alaihi qaumun akharun. Kaum lain tolong dia untuk tambah lagi cerita. Faqad ja'u zulman wa zura. Benar-benar mereka telah datang dengan suatu kezaliman dan pendustaan. Apa yang mereka katakan itu. Yang lain pula kata apa dia? Wa qalu asatirul awwalin. Ini cerita kartun. Kalau nak terjemah bahasa kita lah, cerita kartun. Cerita dongeng kan. Yang mana dia minta, Muhammad minta orang lain tulis akannya dan dibacakan kepadanya pagi dan petang. Jadi mereka berselisih tentang kisah-kisah dalam Quran ini. So mereka kata apa dia? Muhammad ada-adakan. Ataupun Muhammad dengar kisah-kisah dongeng. Muhammad minta tolong orang-orang lain untuk tulis. Dalam surah lain, mereka tuduh Nabi Muhammad sebagai apa pula? Mereka kata Muhammad macam mana pula yang buat begini? Mereka kata Muhammad ni gila, ni kisah-kisah yang dibaca ni gila. Ataupun Muhammad dah kena sihir. Itu cerita Mapu-Rapu tu, cerita hari kebangkitan. Itu masuk berselisih tu. Sejak kata ini asatirul awwalin, kisah kartun. Sejak kata Muhammad ada-adakan. Sejak kata Muhammad kena sihir. Sejak kata Muhammad tu ahli sihir. Sejak kata Muhammad tu tukang syair. Jadi mereka semua beritahu. Jadi macam itulah. Kita dapat berita kan jadi begitu. Dapat satu berita tentang apa-apa ke, yang ini cakap lain. Yang tu cakap lain. Tak tahulah, aku dengar jiran sebelah cakap. Jiran sebelah tu dengar daripada mana? Mak saudara dia punya tu, kawan pejabat. Oh, jauh tu. Akhir sekali jadi apa? Tak apa-apalah ceritanya. Itulah keadaan mereka sebenarnya kerana apa? Enggan untuk menerima Al-Quran. Sebab sebahagian daripada mereka terima bulat-bulat. Contohnya siapa? Abu Bakar,